Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Macam mana semua? Masih boleh buka mata? Ke dah mengantuk dah? Lepas makan tengah hari? Okay. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan sesi kelas yang seterusnya. Okey, hari ini Ustazah nak terangkan tentang al-af'alul khamsah. Okey, fi'il yang 5. Okey, so sebelum ni kita pernah jumpa macam-macam kan, fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amar. Okey, tapi kalau untuk af'alul khamsah ini, okey, dia hanya duduk dalam fi'il mudhari' sahaja. Okey, duduk dalam fi'il mudhari' sahaja. Dan fi'il mudhari' yang Ustazah maksudkan ni adalah fi'il mudhari' yang mempunyai alif, waw dan ya serta bersambung dengan nun. Okey, iaitu yang pertamanya adalah yang ni yaf'alani dan taf'alani. Kemudian yang ini adalah yaf'aluna serta taf'aluna. Dan yang ini adalah taf'alina. Okey. Mereka semua ni okey adalah fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' yang mempunyai alif, waw dan ya di belakangnya. Okey. Kemudian bila mana kita bersebut pasal af'alul khamsah, okey, kita kena tahu dua benda. Okey, yang pertamanya sama ada apa? Sama ada kita nak buang nun. Kita nak buang nun ataupun kita nak kekalkan nun. Nak kekalkan nun. So ada dua benda sahajalah, sama ada kita nak buang nun ataupun kita nak kekalkan nun. Itulah sebabnya kita belajar al-af'alul khamsah. Okey? Okey. Jadinya bila kita dah tahu af'alul khamsah ni, apa yang perlu kita tahu, yang silibus kita dengan SPM hanya perlu buang nun ataupun kekalkan nun sahaja. Okey. Jadinya dalam kelas ada orang jawab kan, sahaja. Macam tu kan. Dekat sini tak ada orang jawab, cakap seorang-seorang kan. Macam tak feel gitu. Okey. Jadinya sekarang ni, okey, kita nak tengok bila mana af'alul khamsah, okey, fi'il mudhari'. Okey, yang Ustazah risaunya, kita tak ada masalah. Okey, kalau bila mana kita nak buang nun tu. Tapi bila kita nak buang nun tu? Okey, macam mana nak buang nun tu kalau fi'il mudhari' pun tak kenal? Betul tak? Fi'il mudhari' pun tak kenal. Ustazah tak ingat dah apa dia tasrif fi'il mudhari'. So bila mana kita tahu kita ni adalah concern masyarakat yang cakna. Jadi kita pun buka lah ni lah fi'il mudhari'. Okey. Jadi kita akan buat revision sikit tentang fi'il mudhari'. Okey, yang mana yang kita nak gelarkan sebagai af'alul khamsah ni. Okey. Yang pertama fi'il mudhari'. Okey, kita masih lagi dekat dalam dhamir yang samalah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Okey? Fi'il mudhari'. Jadi yang mana satu yang kita nak gelarkan sebagai af'alul khamsah ni, dia ada pada 5 keadaan. Okey, kita kena cari 5 keadaan yang mana belakang fi'il itu adanya nun dan huruf alif waw ya tadi. Okey, kita stay satu-satu kita go through satu-satu. Okey, huwa belakang dia tak ada alif dan nun ataupun apa-apa yang nun tak ada kat belakang dia kan? Okey. So tak cancel lah. Okey, jadi huma dekat sini yaf'alani. Okey, yaf'alani kita nampak ada alif dan nun dekat belakang dia, nampak? Okey, yaktubani sama juga ada alif dan nun dekat belakang dia. Okey, maka kita tandakan. Okey, yes, dia adalah af'alul khamsah. Okey.
Kemudian jalan lagi. Okey, kita nampak home. Okey, dekat home pula kita ada yaf'aluna. Yaf'aluna. Dekat sini kita nampak belakang dia ada waw dan nun. Di sini juga ada waw dan nun. Okey. Ini belum buat apa-apa lagi. Sekarang ni adalah untuk kita kenal pasti dulu. Mana dia yang kita nak kategorikan sebagai af'alul khamsah. So, saya tak faham. Bila kita kata fi'il mudhari' semua dah blur dah. Fi'il mudhari' ni yang mana satu? Rupa dia yang mana? Nak buka pula nota. Okey, Ustazah memang ada bagi nota sebelum ni. Nanti Ustazah akan bagi nota. Memang ada nota. Tapi semua blur. Tak tahu kenapa jadi macam tu. Kenapa? Asal dia daripada mana? Inilah asal dia. Ni asal fi'il mudhari'. Jadi home juga dikategorikan dalam af'alul khamsah sebab dia mempunyai waw dan nun. Okey, kita kena ingat. Fi'il mudhari' merupakan kita nak tahu af'alul khamsah dia mesti ada alif atau waw atau ya yang bergabung dengan nun dekat dalam dia punya sesuatu tasrif fi'il tersebut. Okey. Kemudian kita jalan lagi kepada hiya. Okey, hiya belakang dia taf'alu. So dia tak ada apa-apa huruf mad ataupun kita panggil huruf elat. Okey, dan tak ada nun dekat belakang dia. So kita jalan kepada taf'alani. Okey, dekat huma. Okey, dekat huma. So Ustazah ada dua pula huma. Macam mana ada dua huma ni Ustazah? Kan huma ni ada dua, salah ni. Tak. Okey, cuma huma yang dekat atas huwa huma hum untuk lelaki. Hiya huma hunna untuk perempuan. Okey. 3 ni untuk lelaki dan 3 lagi ni adalah untuk perempuan. Okey. Maka dia ada beza dekat sini. Walau dekat huma dekat atas untuk muzakkar, untuk lelaki dia pakai yaf'ala ni. Ya dekat depan dia. Okey. Dekat sini pula huma untuk perempuan. Untuk muannas kita gunakan ta di hadapan dia. Dan kita tengok dia ada ciri-ciri af'alul khamsah iaitu kena ada alif, nun dekat belakang dia ataupun apa-apa waw ataupun ya dengan nun dekat belakang dia. Maka dia juga dikategorikan sebagai dhamir yang layak ataupun tasrif yang layak untuk masuk dalam af'alul khamsah. Okey, lepas tu kita sambung pula untuk hunna. Okey, untuk hunna kita tengok dekat belakang dia memang ada huruf nun. Hunna ni memang ada huruf nun dekat belakang dia. Tapi dia tidak memenuhi syarat af'alul khamsah yang mana dia nak ada waw ataupun alif ataupun ya sebelum daripada nun. So yaf'alna dia tidak ada ciri-ciri tersebut. So dia tidak termasuk. Okey. Kemudian kita berpindah kepada anta. Okey, anta pun tak ada juga. Anta pun tak ada juga nun dengan nun dekat belakang dia. Okey. Antuma, okey, antuma sama dia ada taf'alani. Okey, taf'alani. Okey. Dia ada alif dan dia ada nun di belakangnya. Okey, jadi menjadikan dia adalah sesuatu yang cukup syarat bagi af'alul khamsah. So kita tandakan right bagi dia juga. Okey. Kemudian antum. Okey, antum pula taf'aluna, taktubuna. Okey, taf'aluna, taktubuna. Okey, mereka juga ada syarat yang baik ataupun memenuhi syarat. Dia ada waw dan nun di belakang ayat tersebut. So di belakang perkataan tersebut maka dia jadilah af'alul khamsah. Okey, jalan lagi anti. Anti ada taf'alina. Okey, anti adalah taf'alina. So dia juga ada kriteria yang memenuhi syarat. So dia ada ya dengan nun di belakangnya. So jadilah dia taf'alina, taktubina. Okey. Okey. Antuma ada taf'alani, taktubani. Okey. Antunna. Okey, macam saya cakap tadi, hunna. Okey, Ustazah kata tadi, hunna sama macam antunna ni. Taf'alna. Dia tidak memenuhi syarat kerana apa? Kerana dia tidak ada huruf elat, alif waw ya sebelum daripada huruf nun. So, kalau af'alu dengan naf'alu, memang tidak ada. So, yang tu bila mana dia tidak ada, so dia tidak
tidak masuk dalam kategori af'alul khamsah. Okey, so ada berapa sekarang ni? 1 2 3 4 5. Okey, kita ada 5 6 7. Okey, so kita ada 7 af'alul khamsah dekat sini 7 af'alul khamsah dekat sini. Oleh kerana mereka ada taf'ilat yang sama atau mereka ada tasrif-tasrif yang berbentuk sama, maka dia sekalikanlah. Contohnya macam yaf'alani, dia tak sama dengan mana-mana. Dia dapat satu lah, yaf'alani lah. Kita ambil kertas, kita asingkan, kita keluarkan. So tadi dia ada 7 ada 7. Ada 7. Kita tengok sini kejap. Yang pertama tadi kita keluarkan sini sikit. So kita ada dia macam agak kabur. Maklumlah kan, kamera telefon mahal ni dia memang macam tu sikit. Kejap. Saya rasa saya tulis dulu. Kemudian nanti kan kejap lagi saya rakam balik Setelah kita teliti tadi, yang dekat sebelah ni, yang dekat sebelah ni nota dia tadi kita ada 7 tempat yang melayakkan tasrif mereka menjadi af'alul khamsah. Dia ada huma, hum, kemudian huma, kemudian dia ada antuma, antum, anti dan antuma. Jadi bila kita kelaskan sikit, so tasrif yang sama kita takkan ulang lah. Jadi dia jadi yaf'alani untuk huma, yaf'aluna untuk hum. Taf'alani ni dia ada 2 keadaan. Ada 3 keadaan dekat sini tasrif yang sama. Yang pertama untuk huma tadi, huma, taf'alani, untuk muannas. Kemudian antuma, antuma untuk lelaki dan perempuan, untuk muannas dan muzakkar, kedua-duanya adalah taf'alani. Kemudian yang keempat adalah taf'aluna, atas dhamir antum, dan yang terakhir adalah taf'alina atas dhamir anti. So dekat sini kita dah rangkumkan daripada 7 tadi. Jadilah dekat sini 5. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Ini adalah asas yang pertama yang kita dah settle. Dah settle asas ni, barulah kita boleh pergi kepada step yang seterusnya. Iaitu step yang seterusnya kita kena tahu bagaimana kita nak kekalkan nun ataupun kita nak buang nun. Bila masa kita nak kekalkan nun dan bila masanya kita nak buang nun. Apa sebab kita buang nun tersebut. So itu yang kita kena tahu. Faham? Boleh faham yang ni? Bismillah. Sekarang ni saya nak terangkan pula tentang bila mana kita nak buang nun dengan kita nak kekalkan nun. Bila kita nak buang dan nak kekalkan nun. Tadi saya dah kata dalam persoalan af'alul khamsah ni kena ada 2 perkara yang kita memang perlu iaitu buang nun ataupun kekalkan nun sahaja. Itulah yang dia nak dalam af'alul khamsah ni, dalam SPM af'alul khamsah lah. Jadi bila kita nak buang nun, bila mana kita jumpa, dia ada 2 benda yang kita akan jumpa bila jumpa. Yang pertama adalah huruf jazam. Huruf jazam. So bila kita nak jumpa dengan huruf jazam, siapa yang akan jumpa dengan huruf jazam ni? Huruf jazam ni yang akan berjumpa dengan dia adalah fa'il mudhari'. Bila mana fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni bila mana dia berjumpa dengan huruf jazam ataupun yang kedua adalah huruf nasab. Maka kedua-dua ni dia membawa virus, membawa virus ke dalam fa'il mudhari' ni. So fa'il mudhari' akan terkesan dan terkena virus tersebut.
Okey, tadi cikgu ada mengajar pasal virus kan. So sekarang ni pun ada virus juga, virus jazam dan virus nasab. Okey. Okey. So bila mana kita tahu fungsi virus ni dia nak masuk kat dalam diri seseorang tu dan dia akan mengubah diri seseorang itu. Okey, daripada mana? Daripada fi'il mudhari' ni sebenarnya dia memang asal dia memang berbaris depan. Okey, memang berbaris depan. Kalau kita tengok fi'il mudhari', contoh dia kita katakan contohnya yadribu. Okey, kita bolehlah kata yadribu. Okey. So memang asal daripada fi'il mudhari' ini dia ada yadribu, baris dia depan. Okey. Tapi bila mana dia masuk dengan huruf jazam ataupun huruf nasab. Okey, dah kita pula tak kenal siapa dia huruf jazam, siapa dia huruf nasab. So bila kita tak kenal maka kita tak tahu. So kita bila tak tahu, bila dia datang kita pun buat-buat je saja baris depan. Kita tidaklah buat apa yang sepatutnya dalam af'alul khamsah. Okey. So huruf jazam setakat yang biasa guna dalam SPM adalah lam, la, lamma dan mahma. Okey, ni ada 4 ni. Okey, huruf jazam. Okey. Apa guna jazam ni? Jazam ni kebiasaannya adalah tanda dia adalah tanda mati ataupun kita panggil tanda sukun. Tanda sukun, tanda mati. Okey. Jadinya kalaulah contoh fi'il mudhari' yang ni yazhabu ni dia masuk dekat sini ada huruf lam dekat depan kan? Lam yazhab. Terus ada tanda mati dekat belakang dia. Kita tidak terus baca lam yazhabu. Kita baca lam yazhab. Okey, baca lam yazhab. Sebab apa? Sebab dia membawa virus mati. Oh, ni bukan corona. Mati-mati. Allahu Akbar. Okey. Jadinya, lam yazhab. Okey, dia ada tanda mati dekat belakang dia. Okey. Jadilah. Sorry Okey, sambung balik. Okey, jadinya kalau untuk huruf jazam ni, okey, lam yazhab tanda mati dekat belakang dia. Okey, tapi bukan yang ni yang kita nak. Sebab yang kita nak adalah huruf fi'il mudhari', tasrif fi'il mudhari' yang mempunyai waw dan nun di belakangnya. Dan mempunyai waw dan nun di belakangnya. Okey, contohnya ayat dia al-muslimuna lam yazhabu ilal masjid al-an. Orang-orang Islam sekarang ni, okey, orang-orang Islam tidak pergi ke masjid sekarang. Okey, jadi sepatutnya kalau ayat yang biasa kita buat al-muslimuna yazhabuna. Betul tak? Okey. Ya, al-muslimuna yazhabuna. Dia ada perkataan dekat sini yazhabuna. Dia ada perkataan yazhabuna dekat situ. Tapi oleh kerana telah dimasuki oleh lam dekat situ, maka lam yazhabuna tak boleh. Nanti tidak boleh baca macam tu. Lam yazhabuna salah daripada segi tata bahasa dia. Maka dekat sinilah yang kita panggil af'alul khamsah, kita buangkan nun ni. Kita buangkan nun ni. Bila kita buang nun, jadilah lam yazhabu. Okey, lam yazhabu. Macam sebelum ni kan kita belajar dalam tajwid sekalipun. Okey, lam yazhabu kita kena tambah alif. Sebelum dia kita buangkan nun, tambahkan alif, dia jadilah macam ni, lam yazhabu. Okey. Kalaulah contohnya jadi dekat sini yazhabani. Okey, kita buanglah nun tu, tinggallah yazhaba, lam yazhaba. Macam tu. Okey, ini untuk jazam. Untuk jazam. Okey. So bila mana sekarang ni pula, okey, kita berpindah kepada nasab. Okey, pindah kepada nasab. Okey. Bila kita pindah kepada nasab, okey, kita mesti kenal apa dia huruf nasab. Okey, huruf nasab dia ada 4, an, lan, izan, kai. Okey, lan, izan, kai, an. Okey. An. Yang ni mati ni, an. Okey. So, 4 huruf nasab ni sama juga. Dia akan datang sebelum fi'il mudhari'. Okey, sebelum fi'il mudhari'. Macam ni, lan yadkhulal kafiru
illal jannah. Okey, tidak akan masuk selama-lamanya kafir itu ke dalam syurga. Okey, tapi kita punya ayat ni kita akan baris atas di belakangnya kerana apa? Masuknya huruf nasab dekat sini. So fungsi nasab adalah membaris ataskan apa-apa fi'il yang masuk selepas daripada huruf nasab ni lah. Okey, jadilah lan yadkhulal kafiru illal jannah. Okey. Okey, tapi contoh yang kita nak sebenarnya ni adalah yang ni. Contoh yang kita nak adalah al-kafiruna lan yadkhuluna. Okey. Lan yadkhulu, al-kafiruna lan yadkhulu. Baca kena ada tajwid. Okey, ilal jannah. So kita buang nun yang sepatutnya ada dekat sini. Sepatutnya jadi yadkhuluna, betul? Okey, jadi kita buangkan nun dekat belakang ni, jadilah lan yadkhulu sahaja. Okey, kalaulah ada alif dekat belakang dia, lan yadkhula. Okey, kalaulah ada ya dekat belakang dia, jadi lan yadkhuli. So begitulah yang seterusnya. Okey, begitulah seterusnya. Kita kena tahu bila mana kita nak buang nun. Bila nak buang nun, kita kena jumpa huruf jazam ataupun huruf nasab yang duduk di depan fi'il mudhari'. Okey, dia tidak akan jadi pada fi'il madhi ataupun pada fi'il amar. Dia hanya jadi pada fi'il mudhari' yang mempunyai alif, waw dan ya di belakangnya sahaja. Okey. Okey, bila pula kita nak kekalkan nun? Okey, bila pula kita nak kekalkan nun? Tadi kita dah buang kan? Okey, sekarang ni nak kena kekal. Dia ada masa kita kena kekal dan ada masa kita kena buang. So, kalau kita jawab semuanya kena buang, salah. Sebab ada juga soalan yang kena bisubutin nun. Okey, bisubutin nun. Okey, kalaulah dekat ni tadi, buang ni tadi, istilah dia adalah hazfin nun. Istilah dia adalah hazfin nun. Okey, tapi bila mana sekarang ni, okey, kita nak, okey, sekarang ni bila pula kita nak kekalkan nun, okey, bila mana ayat tersebut tidak dimasuki oleh tanda ataupun huruf jazam ataupun nasab. Okey, bila mana ayat itu clear, tidak ada dimasuki oleh huruf jazam ataupun huruf nasab yang kita tunjuk tadi tu, okey, yang tu. So maka bila huruf tu ataupun fi'il mudhari' itu dia ada yaf'aluna, yaf'alani, okey, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, yang tu semua tak dimasuki oleh apa-apa tanda, okey, maka itu kita kira sebagai kekalkan nun. Okey, apa dia punya istilah kekalkan nun ni? Kekalkan nun ni istilah dia adalah subutin nun. Okey, jadi inilah yang kita nak tahu sebenar-benarnya af'al khamsah ni. Okey, dia ada 3 bahagian dekat sini. Af'al khamsah, dia ada marfu', dia ada majzum dan dia ada mansub. Okey, bila mana kita katakan marfu' bermaksud kita kekalkan nun. Okey, kita kekalkan nun, nama dia adalah subutin nun. Okey, kita subutin nun. Okey, kekalkan nun, nampak tanda right kan? Okey, yang kedua adalah majzum. Majzum ni maksudnya kita hazafkan nun, buang nun. Okey, dan yang ketiga adalah mansub. Okey, mansub maksudnya kita buang nun juga. Okey, jadinya sekarang ni kalau dah dia tetap bisubutin nun ni, okey, mereka ni akan ada pada huma, antuma, hum, antum dan antilah. Dia akan guna wazan yang sama. Okey, yang kita nak tahu ni dekat majzum dan mansub. Majzum dan mansub ni, okey, kalau majzum dia tambahlah huruf-huruf majzum kat depan ni. Kalau lah mansub dia tambahlah huruf-huruf mansub kat depan ni. Dan dia akan jadi lam yaf'ala, lam taf'ala, yaf'alu, lam taf'alu dan la taf'ali. Okey, kemudian kalau mansub pula jadi lan yaf'ala, an
taf'ala, kai yaf'alu, izan taf'alu, lan taf'ali. So macam itulah ya, bila mana dia tidak dimasuki oleh apa-apa huruf jazam ataupun huruf nasab, maka dia akan kekal dengan bisubutin nun. Okey, tapi kalau jazam dengan mansub, kita katakan bihazfin nun. Okey, bihazfin nun ya. Okey, maksudnya kita akan buang nun dekat belakang dia tapi tinggalkan alif sahaja. Okey, so dah habis dah, tamat dah untuk af'alul khamsah ni. So lepas ni kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan, tak faham, Ustazah akan bagi masa lah sikit untuk tanya. Okey, dan nanti tengoklah mana-mana yang awak tak faham tu. Okey, boleh terus statekan. Okey, boleh terus nanti dekat dalam kelas kita akan ulang juga. Okey, kita akan ulang tapi buat revision sikit-sikit je lah. Okey, so latihannya nanti selepas daripada kamu dah baca, kamu dah faham, kamu ada soalan apa-apa, okey, kemudian baru Ustazah buat bagi sedikit latihan. Okey, latihan tu pun dia duduk dekat dalam kertas peperiksaan. So nanti awak boleh buka balik fail peperiksaan tu. So nanti senanglah nak buat latihan dekat dalam tu. Ustazah akan bagi arahan lah mana latihan dan mana kerja rumah. Okey. Selamat memahami af'alul khamsah.